Kalau agak pasal dia syarat mualat kat tu, alhamdulillah selawat dengan wasiat bertakwa. Sebut tu. Antara helah nak buat tu cari ayat Quran yang ada alhamdulillah. Aku lu qauli hadza, datang Syak. Baca tadi tu wasiat takwa. Nak baca awal balik ikut orang pelik kan. Alhamdulillahil qail. Nak tutup alhamdulillahil qail. Cari ayat dia macam ni. Ayat yang ada alhamdulillah tu, padanlah tu. Macam mana? Sebut bila reka kan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dah dapat alham tu. Kan? Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Bukan perasan dia meh. Khatib kena pandai. Saja dah mereka itu. Tapi banyaknya khatib bodoh tu masalah. Yang ni yang semua kena mengaji lah patutnya. Tambah orang yang bertugas dalam bab tu. Okeylah, sajalah sebut-sebut hukum tu sikit. Habis. Wa syurita fihima. Kalau ikut selesai 5 rukun yang disebut dalam masalah khutbah Jumaat. Soal kalau ada sekitar tu. Mana soal? Ya. Ikut tu lah dari segi kaedah. Kalau memang yakin memang tak sebut, boleh tegur tu tegur. Tapi itulah susah sikit lah. Satu tegur, dia perasan ke, dia kata siapa orang mabuk mana ada tegur aku ni, payah dalam asyik. Satu kalau kita memang ada pasal dia dobit dia, memang kena tegur. Cuma kalau ikut dari si pasal faham kapasiti tu, adakah boleh beri bekas tak beri bekas tegur tu, kena tengok lah. Kadang-kadang kita pun 50-50 je kan. Baca tak kita pun susah kan nak tegur tu. Rakam lah satu hari pula ni tak baca, payah agak tengah-tengah duk baca khutbah tu, duk balah dengan dia pula kan. Macam mana pun dari sisi hukum, kalau boleh tegur, kalau tak ada pun lepas Jumaat telefon dia balik, bagi salam. Tok Imam perasan nak jadi macam ni, memang tak ada dia, tak ada macam dah, memang tak betul, beritahu main khutbah lain tu yang lain untuk macam mana? Kalau dah lepas lah macam mana? Suruh qada ialah Zuhur yang tak sah, Jumaat yang tak sah, pasal kena qada Zuhur. Itu kot. Lain? Tu yang kalau di atas memang tak sah, kena maklum lah. Khabarlah Jumaat kan datang. Siapa yang bagi Jumaat itu kat sini, kalau siapa yang tak minggu ni tak ada, khabar-khabar lah. Siapa yang sampai, maklum kan. Khutbah lah. Jumaat lepas tak sah tuan-tuan, adalah kesilapan pegawai-pegawai masjid ni. Sorry lah, di atas kesilapan tu tuan-tuan kena qada sepanjang Zuhur minggu lepas. Siapa-siapa yang Jumaat kat sini kena qada Zuhur sembahyang Jumaat minggu lepas, qada dengan Zuhur. Maklum lah. Dia orang tak tahu tanya kami pasal apa. Detail jumpa orang yang sepatutnya. Fasalu ahla zikri wallahu alam. Semua itu. Peringatan telah diberi. Macam tu kot. Atas kaedah tanggungjawab. Saya jawab soalan tu. Mana tu? Doa bersajak-sajak. Kalau ikut kita tak ditakalifkan untuk doa sajak-sajak. Macam saya duduk mengajar bulan ni, sekarang dia tergila cari ayat sajak-sajak lagi kan. Ni bunyi-bunyi bagi sedap sikit belakang. Kalau ikut apa ada baca je lah. Mana terhadap dah teringat nak minta, baca je. Kalau memang dah hafal. Macam mana pun baca saja-saja di sajak-sajak kan. Kalau dah memang ada tag, baca je lah. Macam tu je lah. Kalau saja-saja duk cari dengan sebab tu terdiam duk cari idea. Kacau kan tu. Bacalah dengan hati ke lah. Minta daripada hati ke hati. Minta je. Cari sajak-sajak tu seolah-olah nak tunjuk baca bahasa bagus tu ya kadang-kadang kan. Jadi itulah, tinggalkanlah sajak-sajak tu. Macam mana pun kalau jangan sampai tahapnya meninggalkan. Ada istilah mualat dan istilah bersegang lama yang menyebabkan istilah terputus khutbah. Yang tu yang nak jaga sangat. Macam mana pun tak disunatkan untuk bersajak-sajak dalam berdoa. Khutbah. Okey.
Okey. Okey. Betul? Kaedah mendengar ni, dia mesti mendengar khutbah 40 orang. Dan 40 tu ahli Jumaat. Dan mesti mendengar tu ialah rukun. Jadi kalau ada dia tak dengar, bahkan dia tidur daripada awal hingga akhir, kat dia tak ada masalah lah. Jika dah ada 40 untuk support, yang 40 mesti dia dengar rukun khutbah tu. Dobik kita dalam masalah pelaksanaan Jumaat, itulah dalam fiqh kita. Pasal kalau kadang-kadang ada orang tanya macam ni, tak dengar khutbah langsung macam mana? Sah tak sembahyang? Ada tak 40 orang dalam kaedah kita yang memang mendengar khutbah? Ada. Jadi dia tak dengar khutbah macam mana? Dah ada yang nak mengesahkan, ada 40 orang mendengar, dia tak dengar apa langsung, sah. Apatah lagi mendengar 2, tak dengar 3, tak ada masalah apa-apa. Pasal tak semestinya setiap yang hadir Jumaat mesti dengar semua rukun-rukun khutbah. Tapi mesti ada 40 orang yang mesti boleh dengar. Dan walaupun tak faham, pasal syaratnya ialah dengar, bukan faham. Okey. Betul ke baca sunat baca khutbah tu pendek? Ya, betul. Memang sunnahnya Rasulullah khutbah pendek je. Tak ada. Dia yang panjang sembahyang. Ke dalam perjanji pun disebut kan. Allah maksudnya wa yutilu salah wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Dia memendekkan, dia memanjangkan sembahyang Jumaat dan memendekkan khutbah. Tu yang sembahyang Jumaat baca surah Jumaat, bukan kuliah kulhu. Surah Jumaat tu separuh saja dah lah tu, bahasa lebih kurang itulah kan. Panjangnya tu semuka 4 baris. Surah Munafikun pun sama juga. Jadi disuruh panjang. Tak pun Sabih dengan Halatah panjang juga tu. Jadi khutbah macam mana? Pendek je dah tu. Satu kalau tengok dengan alhamdulillah salawat dan salam, wasiat takwa ayat Quran macam mana? Memang pendek lah. Saya pun nak nasihat je tengah hari itu, tambah dah makan nasi. Bukan dia nak dengar sangat, tidur lah. Jadi pendek kan, selesai lah tugas, senang. Duk melerit-lerit. Ya. Melayu pun sebut. Ya, dia panjang tu tak. Cuma dia matlamatnya apa? Ada nasihat. Sudahlah. Tu yang kadang-kadang dia lebih kepada istilahnya ceramah. Lebih pula ceramah pula tu bukan berkaitan untuk takwa, dia tak apa-apa lah tu, yang keselamatan jalan raya, kempen makan buah-buahan tempatan, apa berjimat cermat, apa ya, semua mesej-mesej kerajaan disampaikan. Jadi denggi, apa ya, cirit berit, jadi kencing tikus, cukup. Kalau ikut wasiatnya, biar mati kena penyakit tapi mati dalam iman, bagus. Ni sihat dan tak ada penyakit tapi tak ada iman, wah apa? Sikit ayat saya macam tu lah kan. Satu, cari khutbah ya. Kalau kata kita sebagai baca khutbah pun tek berjela-jela panjang, mana yang agak-agak boleh diringkaskan, ringkaslah. Gunalah ilmu SPM tu. Sikit bahasa tu. Apa ilmu SPM? Faham saya apa? Meringkaskan keterangan. 250 boleh jadi 80 kataan. Dulu punya terror, tak praktik sikit pun untuk buat khutbah. Patutnya masa khutbah tu ringkaslah, potong. Ini je isinya. Cari dia punya keyword tu, isi penting. Sudahlah. Ini benda lah. Kadang dengar pun boring, dengar bila nak habis buat-buat ni. Jadi cari isi penting. Jadi praktikkan ilmu meringkas karangan itu. Macam tu kot boleh sebut itu. Pasal istilahnya meringkas, gunakan ilmu meringkas. Itu kot. Itulah kalau faham dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, kalau dia maksudkan doa muslimin muslimat kan, Rabbana atina tu, na tu adalah takhsis hadirin, sah. Macam mana pun itulah dia jadi masalah sikit. Bacalah muslim muslimat, betul Rabbana atina fid dunya hasanah, cantik, tak ada siapa petikai. Pasal dia tempat-tempat yang istilah kena ihtimal, kena ada qasad. Dia kena orang pandai untuk baca doa-doa yang macam tu. Jadi kalau tak ada kepandaian, buat je lah ilmu yang dah ada orang duk sebut tu. Kalau tu yang buatlah itu sebagai special edition, tambah sikit Rabbana atina fid dunya hasanah.
Yang tu kot. Ya. Oh. Dia tak bunyi ayat Quran tu, terjemah aja. Oh. Ya. Ayat Quran ditulis dengan Rumi. Ayat Quran tulis dengan Rumi, tak baca, tulis pun dah haram. Tulis dah haram lah. Baca 2 kali haram. Pasal bila baca, pasal tulis Rumi memang tidak akan boleh menyebut dengan lafaz Quran. Lain. Memang lain. Satu dari ayat Quran, dia itulah bighadi lafzin Arabi tahrumu. Mutarjaman. Macam mana? Qiraatun wa an bihi yutarjamu. Baca dengan bighadi lafzil Arabi, maksudnya baca dengan tulisan Rumi, bacaan terjemah haram. Satu, dia mesti nak Quran, baca teks Qurannya. Memang kaedah dengan itu. Jadi kalau baca Rumi ni, baca pun dah haram, tulis pun dah haram, baca pun haram. Memang kalau kata dia tak selesai istilah ayat yang mufhimah, ayat yang memberi faham, habis tu faham. Jadi walaupun istilahnya baca ayat Quran, tapi baca ayat Quran yang istilahnya tak menepati tarikh Quran, dengan kata yang ada lahan, antara lahan tu bukan dengan lafaz Arab, bunyinya tak apa-apa, bunyi pasal sebutan Melayu atas bacaan dengan bahasa Rumi. Masalah itu kalau kata sampai tahap membaca lahan yang yughayyiru makna, yang istilahnya tak menepati hak dan mustahak huruf, yang tak ada langsung bunyi nak ke Arab yang boleh dipaham dengan lafaz Arab, besar teruk sampai terang tu je. Bacalah Fatihah habis-habis tak reti pun. Itu kot. Okey. Menguji makmum tak ke haram. Tu tak jawab macam mana. Menguji makmum haram tak haram, dia haram tak haram tu di atas buat benda salah tak salah kan. Jadi kalau sengaja kosot, tinggalkan, kalau saya bagi contoh ni, baca tahiyat awal kan, tahiyat awal sunat Arba'at, sengaja tinggal pun tak berdosa. Cuma ada kosot menguji tu, kalau ikut tak ada haram atas kosot menguji tu. Itulah atas kata kosot menguji tu tak ada haram, itulah tinggal tu memang sunat Arba'at je, dia taklah membatalkan sembahyang. Cuma haram tak atas niat menguji, nak beri ilmu dengan sengaja meninggal. Atas kata maksud haram tu, dosa tu tidak lah, pasal dia bukan buat dosa. Dia bukan buat dosa. Cuma kalau kata sebut itu sebagai apa, teknik supaya makmum prihatin dengan ilmu dan menuntut ilmu, bubuh ya sekali uji kot saja lah bubuh bahasa tu. Pasal itu teknik supaya pergi belajar. Macam mana pun, kalau ada jalan lain, cari jalan lain lah. Pasal benda tu selalunya kita tak sengaja kan. Macam mana pun atas soalan, adakah berdosa asal-asalnya? Tidak. Kalau faham tu dia tak ada berdosa. Cuma cari jalan lain lah nak uji orang. Apa uji cara gitu. Tak pun buat satu majlis, lepas bagi salam, kalau saya tinggal tahiyat awal macam mana? Buat isu macam tu lah, buat muzakarah lah. Daripada buat praktik betul-betul, cari kelang kabut kawan. Macam tu. Ya. Ya. Oh. Kerajaan keluarga perkeliling suruh semua ahli jemaah yang menggunakan teks dia tu mengulangi qada zuhur kerana ada teks yang tak cukup syarat. Oh. Tak, dari segi faham kaedah tu dah memang dah dicamkan memang tak sah. Dah memang diakui salah dan tak sah. Dah ada arahan pula, memang dari segi kaedah kena qada. Kalau dia tak bagi arahan pun, dari segi kaedah kalau memang ternyata salah, wajib diqada. Pasal memang kaedah dalam fiqh, kalau kita sangka dia betul sekalipun, tengok tak betul, ternyata sangkaan ataupun yakinnya kita satu benda yang ibadat tu betul,
tengok tak betul, sangkaan kita tu tak pakai jika memang tak betul. Jadi apatah lagi memang dah disahkan tak betul, keluar arahan memang suruh qada, memang kaedah dia wajib qada. Jadi siapa yang ingkar, dah dibagi tahu, dah disuruh, tak nak buat, cari pasal ajalah, pasal telah memang tak sah. Memang tak sah. Jadi dah bagi arahan qada, tak mau qada, istilahnya cuai lah dalam melaksanakan tanggungjawab qada. Tu tak syarat, pasal dia mesti qada zuhur. Cuma seloknya berjemaah, pasal masih boleh dapat fadilat berjemaah, pasal jenis qada sama. Ataupun lepas hari Jumaat tu bagi tahu, tuan-tuan, kita sembahyang Jumaat lepas kita hari ni, kita sekarang ni kita qada zuhur untuk cover Jumaat minggu lepas, kerana telah disahkan khutbah yang dibaca tak sah. Ada arahan, bopilah bahasa ada arahan tu. Jadi kita qada semayang zuhur hari ni, niat usolli pada zuhri arba' rakatain mamu'an qada'an lillahi ta'ala. Okey, come on. Boleh, jadi boleh buat jemaah, boleh, dan dapat pahala berjemaah. Dari si qada wajib. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nur hidayatika kama nawartal arda min nur syamsika wa na'badu bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.